Usrah ilmuwan siri ke 149. Ya tuan-tuan, dah 149 tuan-tuan. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Pada malam ini kita akan berbicarakan berkaitan dengan sains teknologi lakor, menitis tenaga Tuhan. Bila disebut sains tenaga lakor ni, apa yang saya faham ialah di mana fusion of energy atau pertukaran energi daripada satu bentuk kepada satu bentuk. Tetapi saya tidak pasti sejauh mana fusion energy ni terdapat di dalam di Malaysia sendiri, sebab kadang-kala apa yang saya tahu hanyalah kita menggunakan tenaga arang batu, juga tenaga dinamo, hidroelektrik. Itu yang adalah, dan kebanyakan penggunaan hidroelektrik ni tertakluk pada terma dan syarat dan penempatan terutama di Sabah dan Sarawak. Jadi tanpa buang masa, saya menyebut Prof. Kamran Azizi untuk membicarakan berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Tafadhal maskurah. Okey, terima kasih Saudara Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kali ini kita akan membincangkan mengenai tenaga, ya, memang betul lah. Kita akan membincangkan mengenai fusion energy. Jadi fusion energy ni sebenarnya adalah tenaga yang Allah yang cipta yang sebenarnya, ya. Walaupun banyak tenaga yang dicipta oleh Allah, tetapi yang ini yang lebih jelas, ya, kerana apa yang kita akan perkatakan di sini ialah yang berkait dengan bagaimana matahari bercahaya, ya. Jadi bagaimana matahari bercahaya itu, ya, dia menggunakan fusion energy. Jadi adakah kita sebagai manusia, ya, boleh meniru apa yang Allah buat, ya, untuk mencipta matahari tersebut? Kerana Allah menjadikan matahari tersebut melalui kaedah fusion energy, ya, iaitu tenaga lakor. Jadi ini yang tajuk hari ini, menitip tenaga Tuhan. Ya, kita cuba nak belajar, ya. Boleh tak kita mengikut apa yang Allah telah cipta, ya, dengan membuatnya di bumi, ya, di bumi. Jadi itu dia tajuk dia. Kerana kita sekarang ni mempunyai banyak masalah, ya. Semasa kita mengikuti seminar, ya, baru-baru ni, ya, kita diberitahu bahawa keadaan dunia kita sekarang ni makin hari makin panas, ya, sebagaimana dibentangkan oleh Prof yang membentang. Jadi kita dapati bahawa punca kepanasan tersebut ialah punca yang terbesar sekali ialah tenaga. Ya, tenaga yang menyebabkan kita ada masalah dalam suhu yang agak berubah ni. Dan dikatakan ni bahawa sekarang ni sudah kalaulah dia melebihi 2 degree, maka dia akan menjadi satu masalah yang besar. Mengikut kajian saya sendiri, ya, semasa saya di USM, ya, kita dapati bahawa banjir yang berlaku di Kelantan, ya, adalah berpunca daripada kenaikan suhu air laut China Selatan, ya, sebanyak lebih daripada 2 degree. Dan kita ada bukti dia yang menunjukkan perkara tersebut. Dan berdasarkan kepada cycle, ya, pertambahan suhu di laut China Selatan melebihi 2 degree centigrade, kita boleh apa orang kata correlatekan dia dengan banjir. Jadi kalau macam nak tahu bila akan banjir kat Kelantan, ya, terutama yang duduk kat Kelantan, ya, pergi ukur laut China Selatan, dan kita dapati kalaulah suhu dia naik 2 darjah sentigrade, maka tahun itu akan ada banjir yang besar akan berlaku di Kelantan. Tapi itulah, sekarang ni saya dah jadi pencin dah. Tak ada nak buat pengukuran tersebut, ya.
Jadi kalau ada orang Kelantan yang suka nak buat, saya boleh ajar macam mana nak buat pengukuran tersebut. Jadi itu adalah masalah kita, kita yang menyebabkan. Jadi kalaulah kita boleh mencipta satu tenaga yang tidak merosakkan alam sekitar, dan tenaga yang tidak merosakkan alam sekitar ialah tenaga lakur ini, kerana apa sahaja yang diciptakan oleh Allah, yang digunakan oleh Allah, maka itu adalah bersesuaian dengan kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan bincang mengenai tenaga ni. Apa dia so special je tenaga matahari ini berbanding dengan tenaga-tenaga lain. Okey, jadi kita nak menitip just to see whether kita boleh ataupun tidak berdasarkan kepada ilmu sains yang kita ada masa ini. Okey, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 24 dengan ayat 35 hingga ayat 35. Ayat ni ramai orang menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ramai orang hafal ayat ni, yang bermaksud Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Dia cerita ada pelita, akak-akak ada pelita besar, maknanya ada sumber cahaya di situ. Dan pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, iaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Jadi ini nak ceritakan kalau kita nak tanam pokok zaitun, kena pastikan dia tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat. Ataupun dengan perkataan lain dalam sains, bila kita terjemah dan cuba dapatkan maksud dia, berarti bahawa tidak ada bayang-bayang terhadap pokok zaitun tersebut. Dan yang minyaknya sahaja hampir-hampir menerangi, daripada minyak saja. Itu bila sumbu dia, kita dapati dia dah menyala. Perhatikan sumbu di dalam pelita. Jadi kita nampak api itu seakan-akan bermain-main di atasnya, bermain-main di atasnya. Okay, walaupun tidak disentuh oleh api, tapi api itu tak, dia seakan-akan terapung-apung. Jadi cahaya yang keluar tu berlapis-lapis. Dia bertingkat-tingkat. Kalau kita tengok dari segi gelombang dia, kita akan dapat dia gelombang dia berlapis-lapis. Jadi Allah membimbing kepadanya sesiap cahaya, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan hanya orang yang tertentu saja yang akan boleh dapat cahaya itu. Tetapi Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini memang famous lah. Jadi memang amat famous. Jadi apa pandangan kita sebagai ahli sains kalau kita nak tadaburkan ayat ini, Jadi kalau kita tengok ayat ini, inilah dia tenaga elektrik yang kita selalu bincangkan. Itu tenaga elektrik. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang ada di dalam dinding. Di dalamnya ada pelita, dan pelita itu berada dalam kaca. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya bagi cahaya yang jernih. Jadi ini tenaga elektrik sebagai cahaya yang memberi penerangan pada langit dan bumi. Pelita itu berada dalam kaca, dan tenaga elektrik itu dalam bentuk dan sumber daya alam yang berbeza. Jadi selain itu, ayat juga mengajar kita tentang pentingnya melindungi
dan memelihara tenaga elektrik itu seperti kaca yang jernih. Seperti yang kita ketahui, elektrik adalah sumber daya yang tak terbatas. Tapi kita perlu menggunakan dan mengelolakannya dengan bijak agar dapat manfaat dengan maksimumnya. Jadi daripada pengacu pada ayat Al-Quran ini, kita diberi pemahaman bahawa tenaga elektrik bukan sesuatu yang sekadar praktis, tapi juga memiliki nilai spiritual. Dia ada spiritual meaning dia. Jadi kita diajak untuk menghargai dan menggunakan tenaga elektrik dengan penuh kesedaran tentang kesannya pada diri kita sendiri dan alam sekitar. Tenaga elektrik ni bersih, dia tidak akan merosakkan alam sekitar. Jadi ini dah unik tenaga ini. Jadi dari segi keperluan hidup manusia, yang kita dapati pada mulanya tenaga merupakan maslahah yang memiliki sifat sekunder ataupun hajiat saja. Itu pada mula-mula, zaman mula-mula dahulu, kerana elektrik itu dianggap sebagai tak penting. Dia cuma sebagai api saja untuk menyala saja. Tapi sekarang ni kita dapati, elektrik itu sudah menjadi sesuatu yang bukan lagi merupakan sesuatu yang mewah, tak sinian, tetapi dia sudah menjadi daruriah. Maknanya, kalau tak ada elektrik, susah kita. Ni even persembahan hari ni kalau tak ada elektrik, tak ada lah. Kalau rumah saya tiba-tiba tak ada elektrik, dan tempat rumah Haidar pun tak ada elektrik, tak keluar lah kami ni. Suara kami pun tak ada dah didengari. Jadi itulah dia keadaannya sekarang ni. Dia sudah menjadi sesuatu darurah. Maknanya alam memerlukannya kehidupan ini. Jadi itu berubah dia level tersebut, daripada hajiat saja dan mungkin tak siniat mula-mulanya dengan siapa yang ada api itu dianggap sebagai satu rumah yang bagus, kerana dia boleh memanaskan badan, dan tukar kepada hajiat, dan sekarang ini menjadi daruriat, yang itu yang diperlukan dan bukan sesuatu yang kita kena letakkan ke tepi. Jadi itu dia level keperluan tenaga itu. Kalaulah dia tidak ada, maka habislah kita dalam kehidupan di zaman ini dan di zaman ke depan ini. Dia akan menjadi role yang penting, sebagai contoh sekarang ni. Saya baru saja, Alhamdulillah, Masya Allah, membeli kereta EV, electric vehicle. Tak perlu dah tekan minyak, tak ada minyak dah, tak perlu guna minyak. Jadi dengan itu exhaustnya hanya mengeluarkan air sahaja. Jadi dengan itu saya insya-Allah berharap akan membantu dalam menyelamatkan alam ini. Orang kata kadang bercakap saja tapi tak praktis, tak elok juga. Dan rumah saya dijalankan dengan solar energy, tenaga elektrik solar. Jadi itu pun juga menunjukkan bahawa kita kena praktis apa yang kita buat, jangan setakat cakap saja. Ini penting dalam kehidupan. Okey. Jadi permintaan tenaga ni dari sehari ke sehari dah mungkin makin tinggi, dan ini menjadi masalah kepada kita, kerana kebanyakan sumber asli ini kita gunakan untuk mengeluarkan tenaga. Buat masa ini 70% daripada bekalan elektrik dihasilkan dari pembakaran arang batu, minyak dan gas, dan ini semua akan mengeluarkan gas-gas bahaya kepada atmosfera kita, gas seperti nitrous oksida, carbon dioksida dan lain-lain lagi yang akan menyebabkan kepanasan bumi ini. Okey, di Malaysia tenaga memainkan peranan yang penting dalam proses pembangunan. Kalau kita tak ada tenaga, maka kita tak boleh membangun, industri kita tak boleh tumbuh, perbandaran kita tak boleh hidup. Tetapi kalau kita membakar bahan api fosil, dia akan menyebabkan pengeluaran gas rumah hijau, seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu carbon monoxide, nitrous oxide, dan juga carbon dioxide. Jadi peningkatan pengeluaran gas ini akan beri kesan yang buruk terhadap cuaca. Dia akan menyebabkan cuaca kita bertambah. Sebagaimana yang saya katakan, kalaulah kawasan kita, yang dikatakan itu yang dikatakan perubahan cuaca ataupun iklim, perubahan iklim, istilah yang lebih tepat lagi.
Kalau di Malaysia ni, kalau kita masih lagi menggunakan kereta yang menggunakan minyak, maka apabila suhu kita bertambah nanti, yang terkena impaknya ialah orang-orang di negeri Kelantan dan juga di Pahang, ya. Dan di Johor sekarang ni. Jadi kami kat Penang ni tak ada apalah masalah buat masa ni. Jadi itu pun kami memang menggalakkan penggunaan kereta elektrik, ya, kereta elektrik untuk menghadapi masalah ini. Okey, jadi apa lagi yang kita boleh buat? Kita kena cari satu sumber tenaga alternatif, ya, sama ada tenaga suria, biogesim, biogas, angin, hidro, sisa perbandaran dan lain lagi, ya. Dan kita dapati tenaga memang meningkat, ya, daripada tahun ke tahun, ya, kerana kita ingin, ya, pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini yang berlaku, ya. Kita dapati bahawa pertumbuhan tenaga itu kita dapat daripada bahan fosil. Jadi apabila kita mendapat daripada bahan fosil, dia akan create banyak masalah. Ini kalau kita tengok sumber dia, ya, sumber dia adalah daripada arang batu, natural gas, gas asli, dan juga daripada minyak, ya, daripada minyak. Dan pertambahan ni kalau kita lihat di Malaysia, ya, lebih kurang 3%, ya, 3% setiap tahun dia bertambah. Dan kita mempunyai banyak akta, ya, untuk memastikan, ya, kita tidak akan create masalah. Akta mula-mula sekali ialah Akta Kemajuan Petroleum, ya, kerana pada masa itu kita baru tercari-cari minyak, ya, pada 1974. 1990 hingga 1993 kita ada bekalan elektrik, ya, kerana kita dapati bahawa minyak itu tak boleh digunakan, ya, untuk industri, ya. Jadi kita kena gunakan bekalan elektrik. Jadi kemudian ada pula akta bekalan gas, kerana kita dapati bila ada minyak maka akan adanya gas. Maka 1993 kita create akta bekalan gas. Dan pada tahun 2000, ya, kita dapati bahawa perlunya ada satu Suruhanjaya yang melihat aktiviti-aktiviti bekalan tenaga ini. Dan pada tahun 2011, ya, saya adalah salah seorang yang dalam komiti yang menyediakan akta tenaga boleh diperbarui, ya, tahun 2011, dan seterusnya pada tahun yang sama, ya, akta pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari, di mana kita telah mencadangkan tarif yang baru, ya, dan tertubuhnya satu badan berkuasa yang dinamakan SEDA, ya, untuk memperkenalkan tenaga solar dan juga tenaga biomas, ya, biomas. Okey, jadi kita memang negara kita sedang orang kata memang berusaha, ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, ya, pada cuaca, dari segi cuaca ini. Okey. Tetapi apa yang kita dapati ialah Malaysia ni mempunyai kementerian berkaitan tenaga ni terlampau banyak. Kita ada EPU, Unit Perancang Ekonomi, yang menjaga petroleum, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang menjaga gas dan elektrik, Kementerian Perusahaan dan Pelandangan dan Komuniti yang menjaga biomas, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna yang menjaga penggunaan bahan-bahan untuk kegunaan awam-awam. Dan dari segi kementerian lain juga ada juga, ya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi terlampau banyak, ya. Kita tengok, ya, kalau bolehlah kita rangkumkan ke semua kementerian ni ada satu saja, jadi mungkin lebih efisien lagi lah. Tetapi oleh kerana ini adalah warisan kita, ya, warisan kita, ya, kita dapati terlampau banyak kementerian dari sudut tersebut. Dan dari segi organisasi berkaitan tenaga ni juga banyak. Ada SB, Single Buyer, MPRC, Malaysian Petroleum Resource Corporation, Malaysian Green Technology, MGTC, Suruhanjaya Tenaga dan lain-lain lagi. Petronas, Maida. Jadi kalau tenaga diperbarui pula SEDA. Jadi itulah. Jadi semasa saya di USM, ya, ini semua ni kami monitor lah, ya, bagaimana fungsi, ya, setiap daripada pegawai selia tenaga ini. Okey, dan kita mempunyai sasaran yang sebenarnya pada tahun 2018, ya, berdasarkan kepada 2018, dan kita harap pada tahun 2040 ada perubahan yang besar yang akan berlaku, ya, terhadap penggunaan tenaga di Malaysia.
Okey. Dan sejak daripada RM ke-12 sehingga 13 dan 14 dan 15 nanti, ya, kita dapati banyak usaha-usaha dijalankan untuk memastikan, ya, kita tidak menggunakan bahan-bahan sumber tenaga yang boleh menyebabkan kita mempunyai masalah dengan iklim, ya, dengan cuaca. Dan dari segi elektrik ini kita dapati sistem elektrik kita hampir, ya, 90%, ya, telah diliputi, ya, di seluruh Malaysia, ya. Jadi kita tak ada masalah dalam elektrik ini. Cuma motivasi saya ini ialah gabungan, ya. Kita dapati bahawa kita tak pernah menimbangkan tenaga gabungan, ya, tenaga fusion ini, ya. Kerana mungkin, ya, dari segi kita memerlukan tahap saintifik yang tinggi, ya, sains yang tinggi untuk melakukannya. Tetapi ada beberapa perubahan yang berlaku sekarang ini yang kita perlu mengambil kira, ya, dan menimbangkan semula untuk menggunakan tenaga gabungan ini, ya, atau pelakuran, ya, tenaga pelakuran ini. Kerana dia adalah mesra alam, ya, kerana dia adalah sebagaimana cahaya matahari, ya, yang dikeluarkan. Okey. Jadi pada 100 juta darjah Celsius, ya, suhu di mana bahan api pelakuran tradisional campuran isotop hidrogen, deuterium dan tritium boleh dicantumkan, ya, kerana dalam proses pelakuran ni kita cantumkan isotop ini, dan apabila dicantumkan dia akan menjadi kuat, ya, berbanding dengan tenaga nuklear yang digunakan di Jepun, di tempat negara-negara lain, mereka memecahkan atom tersebut. Bila atom dipecahkan, dia akan mengeluarkan bahan radioaktif, dan bahan radioaktif itu akan menjadi masalah, ya, kepada alam sekitar. Ya, berbanding dengan di sini pelakuran ataupun tenaga gabungan, dia tidak akan, ya, mengeluarkan bahan radioaktif, ya. Kombinasinya bergantunglah, mungkin akan membentuk helium, gas helium yang inert, ya, yang tidak balas dengan keadaan iklim. So berbanding dengan tenaga pembelahan, ya, elemen pemecah yang menghasilkan sisa radioaktif. Jadi kalaulah kita boleh buat ini, kita boleh kawal dia, ya, kerana jumlah tenaga, ya, untuk kita dapati adalah agak besar, ya, agak besar, dan kita hanya memerlukan satu sistem yang kecil saja, ya, cukup untuk kita membekal bagi seluruh negara kita. Okey, dan mengawal gabungan ini telah menjadi masalah, ya, untuk penggunaan semasa, ya. Ramai yang takut nak menggunakannya kerana teknologi yang diperlukan adalah amat tinggi. Jadi apa yang kita perlu lakukan, ya, fusion energy ni kita kena lihat, ya, adakah boleh kita buat dari segi skala makro ataupun pico. Ini dinyatakan dalam Al-Quran, ya, ayat 21 dan surah 21 dengan ayat 30. Dan dengan pembendungan, ya, tenaga ini kalau boleh kita bendungkan dia. Jadi daripada yang besar tu kita guna pembendungan makro atau pico. Jadi pembakaran dia dalam hybrid, ya, sebagai contoh kereta elektrik, sebagai pendorong roket antara galaksi. Jadi kalau kita boleh lakukan ini, dan contoh penggunaannya, penggunaan lebihan tenaga akan digunakan untuk kerja yang berguna. Jadi penggunaan itu, ya, boleh kita gunakan, ya, boleh kita gunakan. Jadi apakah dia proses fusion matahari ini, ya? Dia sebagai contoh, ya, proton tu fusion, ya, dalam satu proses. Jadi dia akan membentuk apa nama deuterium, ya. Jadi macam tu dia langgar, dia keluar. Jadi gabungan hidrogen sering dipanggil sebagai rantai proton-proton bergabung sebagai nukleus dan hidrogen menjadi helium dalam matahari. Dia combine dan dia pecah. Dan sumber menghasilkan cahaya dalam bentuk sinar gamma, zarah lain seperti neutrino dihasilkan. Jadi apabila 4 hidrogen atom ni bertukar kepada satu atom helium, bahagian kecil jisim ditukar kepada tenaga. Jadi kalau kita boleh guna proses ini adalah contoh, ya, pelakuran nuklear, ya, pelakuran nuklear. Jadi kita faham, ya, bagaimana ia berlaku.
Cuma bagaimana untuk kita mengawal dia. Jadi isu sekarang ialah mengawal dia. Jadi kalau di matahari ya, kita dapati mengapa matahari stabil ya, apa yang berlaku ialah dalam matahari ya, pelakuran ini berlaku ya. Pengeluaran matahari begitu stabil ya, masih kurang daripada peratus kerana keseimbangan hidrostatik ya. Hidrostatik ini kalau kita faham ya dalam fizik ialah adalah tenaga di antara nukleus saja ya. Jadi dia bukannya satu tenaga yang besar ya. Jadi tekanan keluar gas ya, panas yang terdiri daripada matahari betul-betul mengimbang dari graviti yang cuba menjadikan matahari menjadi lebih kecil. Jadi at the same time ya, adanya tenaga graviti. Jadi tenaga graviti ini yang di atas matahari akan mengimbangkannya. Jadi daripada tolakan ini, iaitu bila dia bergabung dan dia mengeluarkan tenaga yang tinggi dan disebabkan oleh tenaga tarikan graviti, maka ini akan menghasilkan keadaan yang stabil ya, keseimbangan elektrostatik. Jadi questionnya ialah mengapa tidak berlaku di bumi? Mengapa kita tak boleh buat di bumi? Ya, kerana dari simpelnya dua nukleus hidrogen dan proton berlanggar dengan cukup kuat untuk menghasilkan tolakan elektrik semua. Jadi mereka perlu bergerak dengan pantas ya. Maknanya kena high speed. Kalau tidak, dia tak boleh ya, kerana positif dengan positif dia adalah berlawanan ya, dia berlawanan. Jadi untuk mereka berlaga, kita perlu suhu yang tinggi ya, memerlukan suhu yang tinggi dan kelajuan yang cepat ya. Jadi nuklear itu, dengan itu apabila dia berdekatan, jadi strong nuklear akan berdekatan dan barulah dia akan mengeluarkan tenaga tersebut. Jadi maknanya kita kena cipta keadaannya. Kita kena naikkan suhu dan kita kena lajukan proton ni, gerakan proton ini. Itu dia dua prinsip yang perlu kita lakukan. Okey. Dan kalau perhatikan ni ya, perlukan suhu yang melampau untuk membuat nukleus untuk mengatasi tolakan dan fuse semula jadi mereka. Jadi kita perlu tumpukan kepada keadaan ini. Dan satu kaedah yang biasa digunakan ialah menggunakan takomat. Takomat ini adalah medan magnet yang kuat ya, untuk memenjara gas terion, mana gas-gas yang berlanggar tersebut dalam satu medan magnet ya, dalam medan magnet. Jadi selalunya ini dilakukan ya, kalau di Amerika oleh Kemudahan Pencucasan Kebangsaan ataupun TAE, dan juga di negara-negara lain juga ya, FRC juga mempunyai sistem tersebut ya, iaitu konfigurasi terbalik medan dan macam-macam lagi lah konfigurasi ya, yang digunakan. Jadi Tacoma sistem ni seperti berikut ya. Jadi kita ada medan magnet, jadi nukleus tu akan bergerak di dalam dia ya. Proton-proton itu akan berlanggar di dalamnya. Dan apabila dia berlanggar maka dia akan combine bersama. Jadi kita akan dapati tenaga yang tinggi ya. Tapi kita boleh inject ke dalamnya dan dia akan membentuk pelakuran tersebut ya, pelakuran tersebut. Itu nampak simple saja ya. Tapi kosnya amat tinggi ya dalam hal ini. Okey, jadi konfigurasi medan terbalik ini adalah satu contoh ya, di mana kita ada medan yang berlawanan ya, FRC ya. Dan ini contoh-contoh lain FRC dan Spiromax ya, dalam bentuk macam donat ini ya, pun boleh juga kita lakukan. Ataupun dalam field reverse configuration ya, terbalik ya, berlawanan ya. So ini ada dua ya, atas dengan bawah, dan mereka akan berlanggar di antara satu sama lain. Okay? Dan combine di antara satu sama lain bila berlanggar. Okay? Jadi, tapi baru-baru ni ya, quite interesting ya, actually presentation saya ni, kerana baru-baru ni negeri China telah terjumpa ada satu unsur yang susah dicari di muka bumi tetapi terdapat di bulan ya. Apa yang mereka dapati ialah di bulan tersebut ya, dia dapati bahawa ada satu
mineral yang dia panggil sebagai Changensite, ya. Changensite dinamakan mineral ini. Dan cuma mineral ini yang unik dia mengandungi 3 helium ataupun helium 3 je. Dalam ini ada helium 3. Helium 3 ni kalau di bumi susah nak cari. Tetapi bahan ini, hablo ini, dia menyimpan helium 3 di dalamnya. Jadi kalaulah kita boleh bawa bahan mineral ini dan kita boleh tukar kepada tenaga elektrik pelakuran, pelakuran. Jadi ini sedang dilakukan di China sekarang ni. Dan kalaulah kita boleh dapat kaedah ini, maka ini adalah satu kaedah yang mudah untuk kita mendapatkan tenaga pelakuran ini. Dan saya haraplah kerajaan Malaysia mungkin akan pergi ke China untuk melihat, dan mungkin belajar secepat yang mungkin, kerana saya difahamkan, kawasan di mana adanya bahan ini, iaitu mineral baru ni, Changensite ni, adalah di keseluruhan bahagian bulan yang tak pernah nampak cahaya. Jadi itu kawasan yang besar tu. Satu kawasan yang besar. Okey. Jadi ini adalah satu special kristal ni, Luxina, dan dinamakan dia Changensite, kerana nama Dewi apa orang kata orang Cina lah. Okey. Dan ini adalah dia punya chemical formula dia. Apa yang uniknya ialah dia menyimpan H3, iaitu helium 3, helium 3. Jadi mengikut apa yang dibuat kajian, kalaulah kita angkut sebanyak 40 tan metrik isotop ini, iaitu H3 helium 3 ni, maka dia boleh bencana kuasa elektrik di Amerika Syarikat selama setahun. Jadi dia tak perlu banyak, 40 tan je. Jadi kalau nak ikut kalau Malaysia, saya ingat tak sampai pun 1 tan pun dah cukup dah untuk cover elektrik kita untuk 1 tahun. Jadi ini satu teknologi yang kita kena seriously consider, kerana kita tak ada masalah lagi, dari segi cuaca dan lain-lain lagi. Jadi sekarang ni semua orang tengah berlumba, untuk mencari ini, Cuma ini adalah gambar dia, gambar di bulan, di mana terdapatnya Changensite ni, dan apa yang diperlukan ialah untuk kita melombong Changensite ni di bulan dan mungkin bawa ke bumi, bawa ke bumi. Cuma itulah masalahnya, nak bawa ke bumi itu berapa, Kalaulah kita nak beli helium 3 ni di dunia ni, harganya lebih kurang 17,000 Amerika Syarikat Utama, US ni, setiap gram. Jadi cuba imagine, 1 gram berapa mahal dia. Cuma itulah, kalau kita boleh consider untuk pergi ke bulan dan ambil, bawa turun ke Malaysia, turun ke bumi, dan kita boleh gunakannya. Jadi itulah dianya, satu possibility yang nampaknya ramai orang excited, mengenainya. Dan saya sendiri sebagai ahli sains, bila dimaklumkan, kerana berbanding dengan yang tadi, yang bahan yang kita gunakan tadi, maka untuk menggunakan helium 3, kita kena naikkan suhu lagi, lagi tinggi. Jadi ini adalah bahannya, kita hanya perlu sikit saja, tak perlu banyak, dah cukup lah. Okey, jadi itu dia helium 3, ataupun lebih dikenali sebagai helion, helion, banyaklah cadangan-cadangan yang telah dibuat, untuk menggunakan ini. Okey, dan dia boleh menjadi sebagai nuclear fuel, sebagaimana persamaan ini, dan pelakuran itu akan kita dapat juga, tenaga yang lebih tinggi lagi. Dan inilah keunikan 3He, 3He ini adalah isotop. Jadi daripada isotop ini, cuma masalahnya kita memerlukan pelakuran yang agak tinggi lah, suhunya 100 juta hingga 200 juta Kelvin, jadi ini satu suhu yang amat tinggi lah untuk kita. Jadi yang sebenarnya fusion ni ada banyak cara, ada pitch reactor, tetapi kita di kerajaan Malaysia tidak melihat langsung dalam hal ini, dan saya rasa elok kita lihat, cuma jangan kita ikut negara-negara luar ni. Mereka mempunyai konsep bahawa
the bigger the better. Saya suggest kita go untuk a small punya fusion punya system. Jadi dari situ mungkin kita akan dapat lebih awal daripada orang lain. Okay, jadi itu dia fusion yang saya sebutkan tadi, bagaimana dia combine. Jadi daripada fusion itu kita convert apa kata panggil jisim kepada tenaga berdasarkan pada formula Einstein, E equal to mc squared, ya, itu famous itu. Jadi itulah dia formula dia, simple saja, ya. Dan kita boleh kalau gunakan 3 helium tadi, bagaimana dia punya ignition control dan power density yang kita boleh dapat. Ini formula-formula yang untuk ahli fizik ini biasa je lah. Tetapi kalau untuk masyarakat mungkin tak boleh ikut lah. Okay, jadi simple je. How nuclear fusion work, kita combinekan keduanya, dapat tenaga, dan kita panaskan air ke steam ke untuk jalankan pencanaan elektrik. Okay, jadi ada lagi satu yang very unique, iaitu dipanggil sebagai cold fusion, ya. Jadi cold fusion ni pun ganjil, ya. Semua orang kata tak mungkin, ya. Tetapi ada satu kumpulan penyelidik, ya, telah menunjukkan, ya, melalui proses yang ni, ya. Saya sendiri cuba set up perkara ni dan cuba dapatkan, tapi tak boleh dapat, ya. Mungkin ECAT ni, nama dia pendek dia ECAT, oleh Adri Rossi ni, mungkin ada sesuatu yang dia tak cerita, ya. Apa yang dia tak ceritakan ialah dia menggunakan satu catalyst, ya. Dan catalyst tu kita masih tak pasti apa dia. Tapi cara dia itu memang kita faham. Cuma apa yang menyebabkan elektron nikel ini dipaksakan dalam hidrogen ini yang kita tak faham, dan menghasilkan neutron ini. Kerana perkara ini hanya akan berlaku kalau ada catalyst, ya. Kerana dari segi aspek ini, ya, ini yang missing, ya. Dan segi sekarang bila orang tanya dekat mereka, apakah di catalyst yang mereka gunakan, mereka tak nak cakap. Jadi inilah dia masalah dengan ahli sains yang tak nak cerita kepada orang. Tapi bila kita lihat, ya, dari segi fiziknya, catalyst itu mungkin dalam bentuk muon, ya. Tapi muon ini apa orang kata perlukan tenaga yang amat tinggi, ya, baru boleh digunakan. Dan ini bukanlah penyelesaian, ya. Kita kena guna kaedah lain, ya, kaedah lain. Jadi perlulah dipikirkan, ya. Dan target kita, iaitu peningkatan sumbangan kepada KDK, pewujudan pekerjaan dan FDI baru. Ini adalah trilema tenaga, ya, dalam tenaga, jaminan bekalan tenaga, mampu bayar, dan kelestarian alam sekitar. Itu apa yang kita harapkan. So itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bukan nak kata apa, tapi yelah, saya belajar benda tu di form 4 bab 6 dan form 5 bab 3 tak silap. Isotop dan juga radioaktif. Dan bila kita lihat di mana apa, nak kata kita ni faham radioaktif tu apa, kebanyakan orang takkan faham, sebab yang memahami hanyalah pelajar-pelajar sains tulen serta yang rasa nak jadi ahli fizik. So yang faham yang tu. Tetapi kebanyakan yang orang-orang awam ni kata kita nak ada energi, tapi kebanyakan di antara kita adalah membazir dengan energi tersebut tanpa mengatakan kat mana energi tu datang, ya. Sebab kadang-kadang diorang tahu membazir je. Dia tak tahu ini dari mana, air datang dari mana dan sebagainya. Jadi untuk malam ni kita bukalah pertanyaan. Sesiapa yang di dalam majlis ini mau bertanya atau menambah apa yang telah dikongsikan pada malam ni, silakan. Tafadhal. Ada? Gitu saya ada persoalan sedikit. Prof, boleh tak kita kita hidup tanpa ada bahan bakar? Dengan dia semua macam 100% eco-friendly, boleh ke? Ataupun dia ada memerlukan bajet yang banyak? Atau just sedikit saja pun tak apa? Bagaimana, Prof?
Okey, macam saya katakan lah, ya, dari segi maqasid syariah, tenaga ni sekarang ni memanglah satu daruriah. Maknanya kita perlu dalam kehidupan. Kalaulah dulunya dia mungkinlah satu luxury, ya, ataupun tak senior, tetapi sekarang dah berubah, ya, masa telah berubah. Dan sekarang ni kalaulah kita tak ada tenaga, berarti kita dianggap sebagai negara yang mundur. Ya, maknanya dengan perkataan lain, kita sekarang ni telah bergantung, ya, seakan-akan kita bergantung kepada udara yang bersih, kita juga bergantung kepada tenaga elektrik yang baik. Jadi apa orang kata, dalam kehidupan ini, pada zaman ini, pada post apa orang kata normal ini, tenaga elektrik dah jadi satu keperluan wajib dah. Dan agak ganjil lah katakan, ya, bagi siapa yang biasa pergi camping, ya, tak ada elektrik tiba-tiba, alamak, gelap-gelap. Lepas tu kadang-kadang waktu pagi tu sejuknya, tak ada pemanas untuk dipanaskan diri kita. Jadi perkara-perkara ini tambah lagi, ya, bagi kita, ya, kalau kita ingat, ya, daripada seminar kita baru-baru ni, kita ni sebenarnya orang yang patutnya bersyukur, ya, kerana kita ada semua benda. Kita ada elektrik, kita ada, cuma apa yang saya ingin ketengahkan di sini ialah supaya elektrik tersebut jangan kita bazir. Jangan kita bazir, dan kita cari satu cara supaya dia tidak sumber-sumber untuk mencipta ataupun menjadikan bahan elektrik tersebut adalah daripada sumber yang tidak merosakkan alam sekitar. Jadi perkara ini perlulah kita jaga, dan ini adalah responsible kita, ya. Ini tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Ini dia salah satu daripada tanggungjawab, ya, kerana status tenaga itu sekarang sudah bukan lagi tak senior, tetapi dia sudah menjadi daruriah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Bahan yang Prof kata tu, masih tak boleh buka. Yang ambil kat bulan dulu. Tak ada program. Dia lambat. Ya. Bolehkah kita pergi ke sana untuk dapatkan sedikit untuk negara kita ni, negara Madani ni? Kat bulan. Kat bulan yang disebutkan tadi. Saya lebih suka kalau, terima kasih Tuan Haji Jaafar, saya lebih suka kalau kita semua pergi ke bulan, ya, kerana ada ayat Quran yang mengatakan, ya, kalau kita lihat, ya, dalam surah Ar-Rahman, ya, Allah beritahu bahawa untuk pergi ke luar daripada bumi ini, ya, kita perlu menggunakan tenaga, ya, perlu menggunakan tenaga. Jadi bulan tu tak berjauh, saya boleh nampak dengan mata. So kalau boleh kita pergi, and bahagian tempat yang gelap ini, yang sebenarnya tak ada siapa yang macam orang Amerika, ya, bila dia pergi naik ke bulan, dia dah kata dah satu kawasan hektar itu dia punya lah. Dia dah bubuh bendera dia, tak boleh dah orang ambil dah apa-apa kat situ. Lagi satu orang Russia pun pergi, dia pun buat macam tu. Jadi bulan ni dekat bahagian yang nampak ni, yang maknanya yang kita nampak daripada bumi, sudah hampir habis dah kena ambil dia orang dah. So China ni bila dia dah boleh buat roket, kita belum lagi, belum sampai that stage. Tetapi macam negeri-negeri lain sudah mula dah buat roket dah. India dah buat roket dah. Semua dah masing-masing nak naik ke atas bulan dah untuk mengambil apa orang kata mineral-mineral yang ada. Dan apabila negeri China ni dia nak ambil bahagian apa orang kata matahari yang nampak, yang kita nampak buat bahagian bulan tu, kerajaan Amerika marah, kerajaan Rusia marah. Jadi dia berkata, okey, tak apa, aku pergi tempat, dia pun pergi ke tempat yang gelap tu. Dan sekarang dia tiba-tiba dia jumpa, ya, bahawa dia dekat bahagian gelap tu lagi banyak mineral. Jadi mereka dah ambil dah satu bahagian dah. Saya sebagai ahli sains, saya tahulah bahagian mana. Kalau cakap pun tak ada siapa tahu. Tetapi baru bahagian kecil. Ada lagi, banyak lagi yang tak diambil oleh orang lagi. So dah tiba masanya kita sebagai Malaysia, kerajaan Malaysia,
consider untuk hantar ke bulan. Dan oleh kerana kita tahu dah ada satu yang akan boleh gunakan sebagai sumber tenaga. Jadi sumber tenaga ni yang saya sebutkan bahan mineral itu, kita tak perlu banyak. Dia sikit pun dah cukup dah. Sikit pun dah cukup dah. Tak perlu dah nak bergaduh-gaduh dah macam minyak atau sekarang ni kita berperang kerana minyak. Kerana orang tak tahu bahawa ada sumber lain yang lebih baik lagi dan lebih apa orang kata kita panggil sebagai friendly kepada environment kita, lebih itu lagi. So bagi saya elok kalau boleh kerajaan Malaysia allocate untuk sediakan satu roket ke apa untuk kita pergi ke bulan dan kita bubuh bendera Malaysia. By the way, kalau kita pergi bahagian terang tu pun orang bukan tahu mana satu bendera Malaysia dengan bendera Amerika, hampir sama je. Kita ada bintang, dia tak ada bintang. Tetapi eloklah kita pergi bahagian gelap, tempat yang orang tak ada ambil lagi. Dan mineral yang ada yang telah dibuktikan oleh kerajaan China tu memang banyak. Dan peluang kita masih ada. So that's why kadang-kadang bila kita lihat dalam bidang sains ni, kita kena bekerja-kerja untuk ambil benda ni semua. Cuma bila saya sebut tadi ayat tersebut, ada juga satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan yang bahawa orang kafir ni tak boleh lepas daripada bulan. Dia Tuhan tak bagi. Siapa yang Tuhan bagi untuk melepasi bulan ini? Ialah orang Islam. Orang yang beriman disebut dalam Quran itu. Saya lupa dah ayat mana. Jadi Tuhan dah bagi dah special case untuk kita. Tapi saya perhatikan tak ada lagi negara-negara yang cuba ambil itu. Why not kita ambil? Jadi kita boleh lepas bulan, kita pergi ke bintang Marik dan kita pergi bintang Pluto. Nah, mungkin lagi banyak lagi. Dan kalaulah nasib kita baik, Allah kata ada makhluk-makhluk lain dekat atas tu, di langit ni. Mungkin kita adalah buat the first contact. Mereka duk buat movie je. Kita pergi jumpa terus dan bersalaman dengan mereka dan tanya, adakah Islam agama mereka? Kalau tak, kita dakwah lah. Kalau lah mereka apa kata belum Islam, tapi saya rasa mereka pun beragama Islam. Wallahualam. Ada yang baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik. Ada lagi tak persoalan ataupun apa yang boleh ditambah? Bagaimana Tuan Fazul? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar. Okay, Ana ada device problem tadi, trying to get to your notes, your lecture. Tapi I can understand when you see you punya the thermonuclear reaction daripada matahari tu, kan? Dan di situ idea fusion tu gitulah, iaitu fusion tu satu proses yang berlaku di matahari, dan proses ni ada dengan suhu yang bermilion degree, kan? Dan nanti pun kita ada fusion yang terbaru, kan? Jadi mungkin itu semua satu penemuan yang promising lah, kan? Cuma anda sebagai jurutera yang biasa dengan electricity ni, kan? Bila kita ada satu reaktor, katakan reaktor fusion, ya, dia akan mungkin masuk untuk dia startup. So dia bisa sampai satu tahap ini kita katakan critical, kan, critical mass. Kemudian dia boleh ada satu stable punya keadaan di mana dia akan kita boleh gunakan untuk menjana steam, dan steam itu akan digunakan untuk pusing turbine, dan turbine itu akan pusing generator, dan generator itu akan supply electricity per grid lah. Dan biasanya kami dalam electricity ni dia ada beberapa jenis reaktor. Satunya kalau reaktor tu mengambil masa untuk startup, kan, dan dia stable pun mengambil masa 2-3 jam ataupun 4 jam. Kita anggapkan itu sebagai reaktor
yang untuk step untuk base load, iaitu keperluan yang base tu kata Malaysia sekarang base load iaitu bukan picking load. Picking load tu semasa tengah hari orang pasang TV sebagainya, kata ni waktu malam kan, semua light on off, office pun off, tapi kilang-kilang pun berjalan, kilang elektronik ke kilang pun berjalan. Itu base load kita. Dan base load ni biasanya dia bergantung pada reaktor macam ni lah, fusion ni. Cuma nak tanya, kalau kita perlukan satu loading yang serentak, mengambil masa katakan 5 minit atau 6 minit yang biasa dijana oleh gas turbine yang cepat startup kan, ataupun jalan oleh diesel, atau dijalankan oleh apa macam pergau tu, hydro yang dibuka lagi cepat kan. Jadi fusion ni boleh tak bertindak secara spontan untuk memerlukan keadaan keperluan sistem yang memerlukan 5 minit atau 6 minit itu? Boleh tak? Kalau kita lihat dari segi pengalaman bukan fusion lah, fission, maknanya pecahan itu memang boleh lah. Kerana kalau pecahan itu kita boleh continuous dan apa orang kata buat dia running dalam short time, untuk fusion dia sepatutnya lagi mudah di antara kedua itu dari segi fizik ya. Jadi saya cakap dari segi fizik, kerana untuk fission kita basically menggunakan special rod untuk pastikan itu. So dekat sini rod tu dah dijumpai lah. Kalau ikutkan kita gunakan cangangnya mineral itu, so dia akan mengeluarkan dulu tak pernah jumpa lagi benda tu. So ni sekarang ni dengan adanya itu, kami sebagai ahli fizik dah nampak dah bahawa kita boleh buat seakan-akan fission FISSION dengan berbanding dengan fusion FUSION. Maknanya kita gabungkan sekarang ni. Kalau dulu kita pecahkan, ni sekarang kita gabungkan. Cuma itulah yang interestingnya, bila kita dah gabungkan, apa yang dapat ialah helium, gas helium. Jadi dia tak sepatutnya mengganggu masyarakat lah. So saya dari sudut comparating di antara keduanya, adakah dia boleh di start dengan cepat? Saya nampak tak ada masalah itu. Jadi kalau dia boleh start dengan cepat, bolehkah dalam keadaan yang dikata-kata macam kami, sistem kami, kalau kita tak gunakan reaktor tu, kita akan jadikan, kita kata dia on standby, dia mesti berjalan tapi dia ada certain minimum loading, minimum state di mana dia tak mati langsung, tapi dia ada minimum state di mana bila kita perlu dia cuba terus naik kan. Bolehkah sistem begitu? Sekarang ni dari segi kajian ni, saya again ni dari peringkat kajian, apa yang kita tengah lakukan ialah especially dekat China, apa yang kita tengah lakukan sekarang ni, kita tengah cuba untuk membuat macam cerita Star Trek itu, iaitu kita tengah membuat enjin yang kecil. Maknanya bila kita perlukan, dia boleh apa orang kata jadi apa konsep the warp engine. So sekarang dia jadi masalah sekarang ni ialah kita tak boleh jumpa kristal tu. Ni kita dah ada kristal tu. Jadi itu adalah ada breakthrough yang orang kata memang orang kata akan memberi banyak penyelesaian. Cuma sekarang isunya ialah untuk pergi ke bulan, kos dia So sekarang ni apa yang kita tengah cadangkan ialah kita buat macam cerita Star Trek, macam dalam cerita Star Trek dia menggunakan dilithium. Tetapi sekarang ni kita guna canggih itu untuk sebagai bahan dia tu. Jadi kita yakin ya bahawa bukan hanya di bulan ada ni canggih, apa orang kata canggih ni, mineral ni mesti ada di tempat-tempat lain, kerana dia prinsip dia very simple, dia memantulkan cahaya. So it's quite interesting lah for me as a seorang ahli fizik. Kita nampak mungkin tak lama, we are talking about dalam masa 5 tahun, insyaAllah kita akan ada satu
enjin yang boleh digunakan di dunia dan juga di angkasa lepas. Kalau itu baguslah, maknanya fusion reactor ni boleh ganti semua fission reactor, dan juga boleh ganti semua gas turbine dan juga boiler fossil fuel yang boleh cepat bertindak untuk keperluan sistem kan. Ya. Ana ingat dulu masa ana kerja dulu, kami tengah jalan sistem boiler lah yang boleh bertindak cepat kan, on sistem demand. Jadi pada satu hari berlaku World Cup final, tiba-tiba kita tengok load naik cepat, orang semua balik kerja, dia start di TV set dia, kami tengok naik cepat. Jadi orang KL panggil, dia kata, oi, dia boiler cepat naikkan dia punya temperature dia, kita nak masuk sistem. Kami pun kabut lah, lagi sini, habis semua steam bocor sampai kami beritahu pada chief engineer, kalau this the way, boiler kita akan meletup kan, sebab dia punya startup dia sedang melonjak, sebab demand kat KL tu banyak sangat. Sampai bos kami kata, Cina lah, best lah Cina kan. Dia kata, dia mati lah, dia kata. Ini Agong akan panggil you lah, Agong marah you, dia cuma TV lah kata. Jadi boleh ke fusion ni, dia boleh respon secara begitu dan dia sendiri tidak menghadapi masalah. Macam tu. Macam dia meletup ke cepat, suddenly the load demand tu menonjak kan. Boleh tak? Dia punya konsep a bit different in that sense daripada boiler. Boiler tu in the case right now, dari segi teknologi kita gunakan kerana itu paling mudah. Actually kita sekarang ni sebagai ahli fizik, apa yang kita kena buat, kita tengah buat sekarang ni ialah kita nak satu enjin yang menggunakan dilithium sebagai dia punya sumber. Jadi dia directly, dia tak ada dah guna boiler, tak guna itu. Jadi bila katakanlah kita memerlukan tenaga yang lebih tinggi, maka kita tambah kerja daya, apa orang kata cangai itu, kalau kita semua setuju nama mineral tu. Saya sendiri tak suka nama tu kerana dia adalah nama Dewi Cina. Jadi saya lebih suka kalau boleh kita tukar nama lain. Tapi itulah, kita tak jumpa dia, mereka yang jumpa dulu. So memang ya tahu, dalam keadaan tak betul, teruskan. Jadi bila kita dah ada enjin yang menggunakan cangai ni, maka dia tak perlu dah depend kan what type of capacity we are talking about lah. Just imagine ya, kalau lah berapa gram saja dah cukup untuk satu Amerika. Jadi besar mana, kecil je kita perlu untuk Malaysia ni. Kalau lah dia di Amerika hanya perlu dalam 400 gram, kita hanya, kalau untuk Malaysia saya rasa tak sampai pun 4 gram je. Apa jenis cooling system yang you boleh gambarkan untuk fusion ni? Sebab kita tahu lah masalah kami walaupun di boiler, tapi bila boiler tu suddenly kita naik temperature dia, kita bakar sebanyak-banyaknya, tiba-tiba cooling system dia tak boleh nak react cepat, jadi cooling system pun burst lah kan. Boiler punya pipe pun dah mulai bocor, steaming, sampai kami duduk kata ini semua meletup gitu. So macam mana fusion ni dia ada cooling system yang special tak? Dari segi cooling system buat masa ni memang diperlukan lah. Tetapi dari segi apa design yang kita tengah tengok, tapi itulah again, bila saya cakap ni semua adalah berdasarkan pada apa yang saya bersembang dengan kawan-kawan di China lah. Kerana Malaysia sendiri decide tak nak buat lagi. So saya haraplah kalau boleh kerajaan Malaysia formal punya meeting dengan China, and then kita sit down lah. Saya difahamkan, even di Malaysia ni pun kita ada ramai pakar-pakar nuklear. Saya bukannya pakar sangat, cuma orang kata tumpang sekaki je kerana seronok tengok nuklear ni. So saya ingat ramai pakar-pakar kita yang dah pencin dah. So saya rasa kalau kita ajak mereka, mari kita pergi ke China, kita cuba dapatkan teknologi ni dan mungkin create our own technology. Saya yakin kita boleh buat. I'm interested to know even cooling system tu, how dia boleh menampung sudden temperature influx, outflux kan. Because the moment you generate fusion, you generate huge amount of heat, dan heat ni akan dikeluar, akan disepit juga kan. Jadi kita kena, I'm sure China ada teknologi tu kan.
Ya. Right now kalau kita nak tengok, kita guna Tacomac lah. Sistem Tacomac. Tacomac tu pun is a magnetic punya sistem. Jadi kalau banding dengan kepanasan, memang dia panas juga. Because at the end of the day, heat is still the main source. Cuma itulah, apa yang kita cadang nak buat sekarang ni ialah kita guna Tacomac rather than produce dalam bentuk panas, can we make it a cool one? A cool one. Jadi yang ini yang banyak yang still at the stage of the research lah. Tapi the excitement of the possibility tu untuk kita consider tu yang menyebabkan we are very excited lah. Dulu tak boleh fikir langsung pun. Cold fusion, mana what degree? How many thousand degree cold fusion? Yang cold fusion ni memang very cool lah. You can touch the apa orang kata chamber, tak rasa apa-apa pun. Ya ke? Chamber fusion happen lah. Tapi itulah ini masalahnya. Kita try to repeat it di Malaysia, tak boleh buat. Tapi cold fusion, as you say, the whole idea of energy system, you need a heat source kan. So kalau cold fusion tak ada heat source, macam mana? Dia apa nama cold in the sense that dia akan tukar benda tu melalui according to this, I'm just quoting from what the papers yang they produce lah. The system tu dia guna ada satu catalyst. So that catalyst is protecting it. So once you require katakan untuk panaskan boiler, then only you release kan. Oh, interesting. Dan itu interesting tapi tak boleh buat lagi. InsyaAllah boleh. Tapi I'm sure saya yakin I later join your team for China visit. I'm interested to know how China introduce the immediate cooling. They call it cooling system yang boleh absorb heat secepat-cepat lah. Because you need to have heat dissipation kan. That's right. Whole thing will explode lah. Yeah. Thank you very much. I just call off here. Okay, thank you for sharing. Ada penambahan tak daripada mana-mana pihak kalau tiada, Prof boleh beri satu kesimpulan tak berkaitan dengan tajuk malam ni? Silakan. Okay, tajuk malam ini ya sebenarnya adalah the future. We are talking about 5 tahun daripada sekarang. Bagi saya, untuk kita bersama-sama untuk mencapai this teknologi, kita kena work dengan mana-mana kerajaan yang memang dah ready untuk buat this research. Buat masa ini China memang way in front lah. Walaupun mereka kata mereka dah buat itulah ini, tapi so far tak ada bukti lagi lah. Kerana again the issue ialah bahan mineral yang diperlukan untuk mencapai fusion yang walaupun tinggi tetapi terkawal itu masih kat bumi ni susah nak dapat. Harga dia mahal. Tetapi kalau kat bulan tu, oleh kerana China telah book dah ataupun dah ambil dah bahagian hektar yang tertentu, we have two option. Sama ada kita pergi naik ke bulan dan ambil stake kita punya kawasan, ataupun yang kedua ialah kita work dengan China dan get this process together. Saya rasa ramai saya difahamkan yang kerajaan Malaysia telah hantar untuk nuclear fission ini pun ada 90 orang dan mereka ni semua dah pencin dah semuanya, dan kita tak guna pun mereka. So it's time that we collect everybody, all of them, and sit down together and let's crank our mind to get this fission before this fusion fusion punya proses ni as fast as we can, knowing that Changi is there for us to use. Wallahu a'lam. Memang nampak lah di mana banyak
banyak aplikasi yang kita boleh dapat berkaitan dengan carbon fusion ataupun nuclear fusion, kan. Kalau kita lihat apatah lagi di di matahari juga banyak merupakan fusion itu sendiri, dan kebanyakan yang tidak berfikir macam mana pula ada cahaya kat situ, macam mana dia boleh buat tu, dia tak ada orang dan sebagainya. Itu adalah apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita lihat, untuk kita tahu, kita mendengar, kita memahami. Soalnya kebanyakannya Prof, sekarang ni memang anak muda memang banyak ke bulan, Prof. Tapi macam mana dia ke bulan, Prof? Dengan cara yang lain, Prof. Dia ke bulan tu dia selalunya ada yang ke laut dan sebagainya, dia ke bulan. Dan jikalau banyak lagi kita punya generasi muda yang memahami sains dan berminat untuk mengambil sains, kita masa depan kita mungkin lebih cerah daripada apa yang sekarang kita lihat. Bukan kata tidak, saya sendiri orang sains dan saya rasa macam STEM ni memang tak diambil tahu, tak rasa dia orang rasa macam itu tak penting. Soalnya yang hanya mereka yang mahu menjadi influencer dan sebagainya. Soalnya dia orang sendiri tidak memahami influencer juga perlukan tenaga. Dan tenaga dia orang pun tak tahu. Tenaga ni siapa yang buat? Dia orang tidak kisah sebab kehidupan dia orang lebih penting. Wallahu a'lam bishawab. Moga apa telah dikongsikan pada malam ini menjadi buah fikiran dan juga buah idea. Dan terima kasih Prof sebab apa yang telah dikongsi pada malam ni akan menjadi buah idea saya untuk berbahas dengan kawan-kawan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi majlis kita ini dengan tasbih kafaratul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Haidar.